Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang mulia Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Yang mulia Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir pada sidang media bagi situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Sebelum memulakan sidang media ini, kita menjemput Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Imarul bin Haji Azmain untuk mengetahui bacaan surah Al-Fatihah dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Summa ila arwahi walidina wa walidikum wa ila arwahi jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat, yang khususan fi hadzal majlis kafata ammah sya'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ragaib wa husnul khawatim wa yustashqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sanaq. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Bismillahi walhamdulillahi Muhammadur Rasulullah. La quwwata illa billah. Bismillahi ala dinina wa anfusina. Bismillahi ala ahlina wa amwalina. Bismillahi ala kulli syai'in a'tana Rabbuna. Bismillahi khairil asma'. Bismillahi rabbil ardi was sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da'. Bismillahi iftatahna wa billahi ikhtatamna wa 'ala Allahi tawakkalna. Tahassanna bi dzil 'izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض، وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض، وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض، وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Ahad 9 Rabiul Akhir 1443 Hijrah bersamaan dengan 14 November 2021 Masehi. Sebanyak 43 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 14,215 orang. Terdapat 25 tambahan kes-kes baru kepada 7 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 1 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 4 kes. Kluster baru ini adalah kluster kediaman persendirian. Sebagaimana yang tertera di skrin sekarang, 3 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 164 kluster. Manakala terdapat 14 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 115 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 13,562 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 555 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 4 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Sementara itu, 3 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,826 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 560,141 ujian. Pada 13 November 2021, sebanyak 7,179 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini adalah termasuk 2,307 daripada golongan remaja berumur 12 ke 17 tahun. Oleh yang demikian, di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 381,106 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 88.6% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 299,651 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 69.7% daripada jumlah penduduk negara.
Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 10 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 9 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. InsyaAllah, sebagaimana yang telah diumumkan baru-baru ini, fasa peralihan akan bermula pada hari Jumaat 19 November 2021, di mana masjid-masjid di seluruh negara akan mula dibukakan untuk sembahyang fardu dan sembahyang Jumaat dengan kapasiti mengikut kesesuaian setiap masjid berkenaan dan penjarakan sekurang-kurangnya ukuran satu saiz tikar sembahyang di antara jemaah. Dalam hal ini, tempahan slot untuk sembahyang fardu Jumaat melalui aplikasi BruHealth akan mula dibukakan pada hari Rabu 17 November 2021 bermula pada jam 9 pagi. Tata cara tempahan sembahyang fardu Jumaat adalah sama seperti tata cara yang telah dipraktikkan pada tahun lepas. Hanya mereka yang mempunyai kod BruHealth berwarna hijau atau kuning dan telah melengkapkan 2 dos vaksinasi COVID-19 dibenarkan untuk memasuki masjid, surau dan balai ibadat. Sementara itu, pihak-pihak berkenaan di kementerian-kementerian dan pejabat-pejabat serta pihak swasta dan orang ramai yang ingin mengendalikan sebarang acara semasa fasa peralihan boleh mendapatkan garis panduan bagi pengendalian acara-acara dan pembukaan premis-premis di laman web Jabatan Perdana Menteri sebagaimana yang tertera di skrin sekarang. Penganjur acara atau orang ramai tidak perlu membuat permohonan ke Kementerian Kesihatan bagi mendapatkan kebenaran dari kementerian ini untuk mengendalikan acara-acara berkenaan. Bersama kita bersepadu menyahut seruan dan saranan pihak kerajaan bagi memulihkan negara daripada penularan wabak COVID-19. Semoga negara Brunei Darussalam akan sentiasa dilindungi dan dijauhkan dari segala bahaya disebabkan oleh COVID-19. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Hei Oyen, kan ke mana tu Oyen? Ketani telah pun diarahkan untuk mengamalkan penjarakan fizikal. Ini bermakna jika tidak ada keperluan penting, teranata di rumah. Indah, berjumpa kawan Indah penting masa anik. Indah, bermain bola bersama kawan Indah jua penting. Begitu jua sesi latihan tenis. Jika keluar rumah untuk membeli barang keperluan, cubalah untuk pergi seorang diri, pakai sungkup muka dan pastikan penjarakan 2 meter dari orang lain. Kita ni faham ianya susah, tetapi kami menyeru semua orang di Brunei untuk kekal bersatu dan melakukan penjarakan fizikal demi melindungi diri, orang tersayang dan negara. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dengan ini, sesi sidang media bukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Auda sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Datuk, Yang Mulia Tuan SUT, I am Rasidah from the Scoop. I only have 2 questions, Yang Berhormat Datuk. One is more of a clarification.
You mentioned that event organizers are not required to seek permission or approval from MOH prior to organizing events. But are they still required to notify or inform or seek approval from another ministry or even the police prior to organizing these events? Okay. Terima kasih. Jadi bagi mengadakan acara-acara di luar, sama je seperti sebelum ni, perlu ada minta kebenaran daripada pihak yang berwajib, selalunya Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri atau polis dan sebagainya. Terutama sekali membuat expo, kalau akan buat expo, itu minta kebenaran Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri kan. So anda perlu lagi dari Kementerian Kesihatan sebab SOP-nya ada sudah di sana. Walau bagaimanapun mesti mengikutlah apa SOP yang diutarakan dalam senarai di JPM itu, sebab ini masih tani dalam keadaan endemik juga nanti, jadi di bawah Akta Penyakit Berjangkit itu masih berjalan tu. So itulah. My next question, Dato'. Today we reach 69.7% double dose vaccination. We can expect tomorrow that we'll reach 70%. It's expected that we reach transition phase earlier than expected. So does it mean that businesses can reopen starting tomorrow, or are we sticking to the November 19th timeline? Okay. Terima kasih. Jadi alhamdulillah sebelum ini tani memang mengatakan 70%, tapi mula-mula tani menyangka tahun depan actually, and then bersasar awal, and then we think is third week or fourth week of bulan ini. Tapi disebabkan capacity ada dan orang ramai, alhamdulillah, yang banyak tampil ke hadapan membuat vaksinasi first dose-nya awal dan dapat diawalkan yang second dose ni juga. Jadi alhamdulillah, so kemarin 69.7, jadi 0.3% saja. Itu dalam 1,300 lebih orang lagi tu untuk melengkapkan 70%. Bagaimanapun sebelum ini sudah ditetapkan hari Jumaat 19 hari bulan adalah sebagai tarikh peralihan. So tani menunggu itu. Tani mau menetapkan itu juga supaya macam kedai-kedai, masjid-masjid bersedialah dan ditetapkan tarikh itu supaya orang buat persiapan yang sepatutnya, yang rapi bagi membolehkan peralihan bermula pada satu tarikh yang telah ditetapkan. So mungkin 19 lebih sikit daripada 70, mungkin 71%. Itu dapat alhamdulillah. Jadi lebih banyak lebih baiklah insya-Allah. So diharap orang ramai walaupun tani kan iski kan buat peralihan ni, tapi diingati masa ni yang penting ni, masa yang crucial ataupun genting. Ini yang menentukan ke tani sebagai masyarakat mematuhi SOP ke tidak. Okey, di dalam perkumpulan. Jadi penjarakan, pakai mask dan sebagainya. Kalau berjumpa-jumpa tu pun biarlah yang diperlukan jualah. Kalau tidak perlu dan teranah jualah kat. Okey. So 3 ke 4 minggu ni adalah penting bagi ketani lah, terutama bagi Kementerian Kesihatan untuk memantau keadaan. So diharap orang ramai makin patuh kepada SOP lah, sebab tani tidak mau kes melonjak di mana tani tidak dapat maju ke hadapan disebabkan lonjakan kes nanti. Sebab tani tahu pembukaan ekonomi kes mana-mana negeri, kalau ia tidak mengikuti SOP, ia akan melonjak. Tapi kalau ia mengikuti SOP, ia akan terkawal. So insyaAllah. So diharap orang ramai lah, seperti saya katakan tadi, akan sama-sama berganding bahu dengan kerajaan untuk memastikan segala SOP, standard prosedur ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik. Thank you, Yang Berhormat Dato'. Terima kasih atas soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.